Assalamualaikum, salam sejahtera. Hari ini saya nak cerita pasal politik kerana ada pilihan raya negeri di Melaka. Tapi bukan bersama dengan orang politik kerana kita bercerita mengenai SOP. Hari ini Dialog Tiga Penjuru bercerita mengenai pilihan raya negeri Melaka, akan tetapi bukan pertembungan politik menjadi fokus kami. Kami bercerita mengenai bagaimanakah SOP pilihan raya itu dapat diadakan, bagaimana kita dapat mengelakkan jangkitan COVID-19 bertambah tinggi dengan mengambil kira apa yang berlaku di pilihan raya negeri Sabah pada tahun lalu, dan akhirnya nanti bagaimana kita dapat memastikan bahawa pilihan raya negeri ini tidak memberikan risiko untuk kita terkurung semula lantas kita terbelenggu dengan masalah ekonomi kerana kita masih lagi berdepan dan bergelut dengan kepayahan untuk hidup dari hari ke hari. Bersama dengan saya dalam Dialog Tiga Penjuru pada malam ini, saya disertai oleh Dr. G. Manimaran, merupakan penulis buku Pilihan Raya Demokrasi Malaysia, Tanding, Pilih, Menang dan Takbir, dan beliau juga merupakan mantan ahli tetap ERC. Saya turut ditemani oleh pakar perubatan keluarga Dr. Syahzali Abdullah, dan juga yang bertopi koboi di hujung sana ialah Profesor Madya Dr. Muhammad Yusof Syari, penganalisis ekonomi, saling berkaitan antara semuanya. Tapi kita tanyalah dahulu orang yang buat buku cerita pasal pilihan raya ini dahulu. Dr. G, mungkin ramai yang bertanyakan apa SOP PRN? Bagaimanakah cara baru nak buat pilihan raya? Kerana apabila kita bercerita orang politik tengah seronok nak berpilihan raya, tengah seronok atau strategi, rakyat kata kita tak nak kes naik lagi, kita takut penularan naik. Pada pandangan Dr. G, apakah SOP yang ada? Apakah kekangan juga untuk kita memastikan bahawa SOP itu realistik untuk diadakan? Terima kasih Zul atas jemputan dan memberi ruang untuk berkongsi sedikit pandangan. Bila bertanya tentang SOP, adakah Zul tanya SOP pada hari ini? Kalau hari ini, nampak tapi tak nampak. Ada tak ada, belum SOP yang yang jelas, SOP daripada SPL belum ada lagi saya rasa. Yang ada, kalau kita nak bagi perbandingan SOP yang sebelum ni yang telah digunakan di masa PRN di Sabah tahun lepas. Masa pilihan raya kecil di Chini, di Selim, kita pun ada SOP. Kalau SOP tu ada, kita ada SOP yang lama tu ada, tapi SOP pada hari ini SOP yang terkini yang kita harap kita tunggu daripada pihak Suruhanjaya Pilihan Raya SPR belum ada lagi. Yang diumumkan 2 hari lepas ialah Kementerian Kesihatan oleh YB Khairi tentang larangan untuk perhimpunan awam yang majlis parti politik ataupun kempen dari rumah ke rumah, itu yang diumumkan secara umum. Secara khusus kita belum ada SOP. Kalau Zul tanya pada saya kata ada tapi tak nampak. Mungkin tapi ada di pejabat. Tapi dalam masa yang sama Dr. G, harapan masyarakat tentang SOP itu bukan setakat PRN Melaka, tetapi kepada bentuk SOP yang lebih menyeluruh. Kita perlu realistik. Nanti ada PRN Negeri Sarawak sekiranya keadaan sudah reda. Begitu juga dengan PRU. Kita masih lagi terhitung ataupun terbelenggu dengan cara pengurusan pilihan raya yang dahulu. Negara-negara tertentu dah buat e-voting. Negara-negara tertentu, Singapura, Korea Selatan melakukan pilihan raya ketika kes paling memuncak. Tapi takkanlah kita nak ambil contoh pilihan raya di India. Pada pandangan Dr. G, bagaimana kita melihat perlunya itu diselaraskan mekanismenya sekarang? Saya rasa kita dah tempoh COVID dah hampir 2 tahun. Kita dah hampir genap 2 tahun dalam masa lagi 2 bulan. 2 bulan kita. Bermaksud kita dah ada satu tempoh pengalaman yang begitu lama. Dah 22 bulan kita berhadapan dengan COVID, berhadapan dengan pandemik ini dah 20 bulan, 22 bulan. Bermaksud kita sudah ada satu SOP yang jelas, bukan saja pada hari mengundi. Juga pada hari kempen, tempoh berkempen selama 11 hari. Kemudian kita ada satu lagi proses sebelum itu, proses penamaan calon. Keseluruhan proses itu sehingga kerajaan baru ditubuhkan, semuanya akan mengambil masa lebih kurang 30 hari, 40 hari. Bermaksud kita perlu SOP. SOP bukan setakat di sana. SOP di pilihan raya ataupun politik adalah sebagai daripada ekosistem kehidupan kita. Saya setuju juga dengan Zul, pandangan kata kehidupan kita merangkumi, merentasi, melampaui proses pilihan raya itu sendiri. Proses ataupun proses pilihan raya atau politik, amalan politik itu, demokrasi itu bersendiri. Tapi kita mulai selepas politik, pilihan raya, kehidupan kita akan masuk fasa lain, fasa area yang biasa. So saya setuju kita perlu ada SOP yang kait mengait satu sama lain.
Bermaksud kita perlu ada satu SOP yang begitu jelas. By now patut benda tu diumumkan ataupun SOP itu patut dihidupkan, diaktifkan sebaik saja undang-undang negeri dibubarkan. Sebab kita di Malaysia, satu yang luar biasa ialah kita berkempen tiap-tiap hari. Kita berkempen untuk pelari ke-15 selepas pelari ke-14 selesai 3 tahun lepas. So saya kata kalau orang tanya adakah pelari umum bila, saya kata kita actually dah masuk fasa pelari umum tiap-tiap hari. Everyday people talking about campaign, politik talking about bercakap mengenai pilihan raya. So, benda tu akan ada impak ke atas kehidupan kita di fasa-fasa lain. Di peringkat ekonomi, sosial dan kesihatan yang saya rasa akan dikongsi oleh kita punya dua ahli panel yang lain. So, kita boleh nampak, kita rasa satu kekurangan dari Malaysia lah, kita punya SOP, kita tak bersiap sedia untuk jangka panjang. Pilihan raya satu proses jangka. Pilihan raya akan diadakan setiap 4 tahun, 5 tahun. Actually setiap 3 tahun sebab kita ada pilihan raya negeri Sarawak, dia akan adakan in between 5 tahun itu. Bermaksud kita perlu ada satu SOP, mekanisme yang menyeluruh, yang konstruktif, yang dinamik untuk jangka panjang. Patut ada sekarang secara keseluruhan. Tapi itu belum lagi ada, itu yang kita nak bincangkan dan kita bagi cadangan kepada pihak berwajib. Dr. Suhazeli, kalau dapat saya tanyakan soalan kepada doktor, contoh yang kita ambil penularan kes jangkitan COVID-19 yang berlaku di Pilihan Raya Negeri Sabah pada ketika itu, kita baru berkenalan dengan COVID-19. Vaksin pun tidak ada lagi suntikan vaksin. Kalau contoh-contoh lain yang buruk di peringkat global, contohnya di India, pada ketika itu juga tidak ada vaksin. Sekarang ada vaksin. Jadi ahli politik kata, kenapa perlu disekat dalam kempen pilihan raya? Pada pandangan doktor, bagaimana kita melihat kepada realitinya dari sudut kesihatan awam antara melakukan pilihan raya, perhimpunan awam dan juga dengan kadar kesihatan awam pada ketika ini apabila populasi yang sudah divaksin cukup tinggi? Ya, terima kasih Zul dan terima kasih pada Awani atas jemputan. Memang menarik isu ini sebenarnya sebab daripada awal lagi Tan Sri Datuk Seri DG telah menyatakan 2 public health measures yang perlu kita jaga. Yang pertama adalah pergerakan manusia yang besar ataupun rentas, sama ada rentas daerah negeri sehingga kepada PKP yang 1.0 dahulu rentas daerah pun tak dapat kan. Dan apabila sekarang ini tas negeri alhamdulillah sudah pun dibenarkan. Yang kedua adalah big gathering, perhimpunan yang besar. Baik, kalau kita ambil sejarah daripada Sabah, daripada 26 September kita dapati jumlah kes adalah kurang daripada 100. Tetapi selepas 2 hari pilihan raya terus naik 100 lebih dan terus mencanak naik sampai sekarang. Kita boleh katakan momentum daripada pilihan raya Sabah masih lagi belum kebah sebenarnya. Ni kebah ni bahasa Terengganu. Maksudnya masih lagi belum disettlekan, diselesaikan dengan sebaik mungkin. Sehingga kita mencapai ke satu tahap yang tertinggi 26 Ogos yang lalu iaitu 25,599. Jadi apa yang perlu saya sebutkan di sini? 2 public health measures yang perlu kita betul-betul ambil pertimbangan. Ia juga mesti berdasarkan kepada lokaliti. Lokaliti di Sabah, lokaliti mungkin di Sarawak yang akan pilihan raya, lokaliti di Melaka dan sebagainya. Kerana alhamdulillah kalau kita tengok sekarang ni walaupun Melaka sudah masuk fasa 4 pemulihan negara dan vaksin pun telah mencecah lebih daripada 94.5% dewasa seluruh negara dan mungkin saya tak tengok Melaka berapa secara detailnya. Kita muncul alhamdulillah kita agak lega dan kita rasa kita boleh lepaskan begitu. Tetapi dalam kesihatan awam ni saya boleh ibarat secara peribadilah. Saya mengatakan bahawa kita ibarat bermain dengan layang-layang. Kadang-kadang kita terpaksa tarik layang-layang dan kadang-kadang kita terpaksa longgarkan sedikit. Atas apa? Atas kemungkinan desakan-desakan ekonomi, desakan-desakan perhimpunan sosial dan seumpama dengannya. Tapi dalam masa yang sama, kita masih lagi tak menang seluruhnya. Masih lagi kes yang tinggi. Masih lagi berlaku wabak dan sebagainya. Yang kita bimbang seperti mana yang YB Khairi Jamaluddin sebut, kita bimbang varian Delta yang
sekarang ni mungkin tak banyak, tapi apabila berlakunya big gathering seperti ini, varian Delta akan kembali muncul, di mana kita ketahui bersama varian Delta ini dia punya kebolehjangkitan sehingga mencecah 15 kali ganda. Untuk maklumat Zul dan penonton sekalian, yang varian asal sekarang ni dia punya kebolehjangkitan antara 2 dan 3. Maknanya kalau 10 dijangkiti, kemungkinan kebolehjangkitan untuk menjangkiti orang lain adalah lebih kurang dalam 20 hingga 30 orang lain. Tetapi untuk varian Delta, dia punya pemalanya ataupun kebolehjangkitan R0 dia adalah 15 hingga 20. Maknanya kalau 10 orang dijangkiti, kebolehjangkitannya boleh sehingga 150 hingga 200 orang. Dan inilah yang kita bimbang. Kita bimbang kes makin menaik walaupun sekarang ni 5,000 lebih, tetapi kita bimbang bahawa kalaulah makin naik dan kita akan terus berkurang dengan PKP 4, 5 dan 6. Itulah pandangan yang saya boleh sampaikan. Mungkin kita dapat fahami juga doktor, cara wabak ini sifatnya bertindak dan juga berfungsi dari masa ke masa. Kerana benar vaksinasi dah ada, tapi ancaman varian-varian baru ada, malah pergerakan manusia juga antara risiko-risiko. Mungkin kita yang tak belajar perubatan ni, mungkin doktor boleh fahamkan kami bagaimana ianya risiko-risiko itu sentiasa ada. Dan kalau kita melihat dan juga mengambil contoh Spanish flu sekalipun, sekitar 100 tahun dahulu, ianya mengambil masa sehingga 2 hingga ke 3 tahun. Bagaimana dengan COVID-19 ini kalau kita dapat fahami, walaupun sudah ada vaksinasi? Ya, betul. Inilah seperti mana yang saya sebutkan tadi adalah public measures itu, di antara 2 faktor yang penting itu. Selain daripada external faktor yang kita ambil, pemakaian mask, penjarakan fizikal dan seumpama dengannya, ada lagi satu adalah internal factor, iaitu pemberian vaksinasi. Walaupun dalam kajian yang telah dilakukan di Massachusetts, US, mengatakan bahawa golongan yang diberi vaksin berbanding dengan golongan yang tidak diberi vaksin, dia punya jumlah yang virus yang ada dalam hidung sama. Maksudnya risk tetap sama, tetapi kita kena lihat second layer punya analisis mendapati bahawa jumlah pesakit yang dimasukkan ke ward kritikal sehingga mencecah penurunan 88%. Begitu juga dengan kematian, penurunan sehingga mencecah 83%. Ini dalam negara kita yang telah pun kita kaji. Dan di sinilah yang perlu kita ambil pertimbangan-pertimbangan itu untuk mengelakkan lagi bebanan yang diterima oleh pesakit, bebanan yang diterima oleh hospital, bebanan yang diterima oleh masyarakat secara keseluruhannya apabila berlakunya wabak seperti ini. Saya bertanyakan pula kepada Dr. Yusof di hujung sana dengan topi koboi itu. Dr. Yusof, kalau kita nak buka sektor perniagaan, banyak SOP yang kita lakukan. Ianya dilakukan cukup berhati-hati. Ramai yang dah tutup perniagaan, barulah dapat SOP bagaimana perniagaan itu dibuka. Lantas apabila kita bercerita mengenai pilihan raya, bagaimana kita perlu fikirkan dalam kotak kerangka yang sama. Ianya perlu juga berhati-hati, perlunya ada SOP kerana daripada segi peniaga, daripada segi ekonomi, walaupun sudah dibuka, tapi kita masih lagi merangkak dan juga bertatih untuk hidup. Bagaimana situasi daripada perspektif ekonomi dan mengapa risiko jangkitan akibat pilihan raya ini cukup ditakuti oleh golongan peniaga juga? Baik, terima kasih Zul dan Awani keseluruhannya. Ya, begini Zul, hubungan di antara pilihan raya ini dengan ekonomi sangat berkait rapat, ya Zul, umpama isi dan kulit lah, seperti saya katakan ya. Dari segi perspektif ekonominya Zul, kita dah lihat ya, alhamdulillah kerajaan telah mengambil langkah yang progresif, langkah yang proaktif dengan membenarkan sektor-sektor ekonomi dibuka. Kalau tidak, kita akan berhadapan dengan situasi yang sangat complicated dan situasi yang boleh memberi impak yang lebih teruk kepada Malaysia. Dari segi perspektif ekonomi, Zul, hanya membenarkan sektor ekonomi beroperasi sahaja dapat menyelesaikan masalah pengangguran yang tinggi dan dapat menyelesaikan ataupun memberi pendapatan kepada rakyat. Ya, jika sektor ekonomi tidak buka, walaupun pelbagai insentif yang kerajaan sediakan nak diberikan, keberkesanannya tidak dapat dimaksimalkan. Umpamanya, kalau secara analoginya, saya memandu kereta, satu kaki saya tekan pedal minyak dan satu lagi kaki saya tekan brake. Jadi kita tidak ke mana-mana. Itulah umpamanya pentingnya kenapa sektor ekonomi itu dibuka. Kerana sektor ekonomi itu adalah jantung kepada ekonomi itu secara keseluruhannya. Dan kita telah melihat bahawa banyak negeri telah beralih kepada fasa 3, termasuklah negeri Melaka. Dan kita lihat beberapa minggu ini
sektor ekonomi di Melaka rancak sekali ya, terutamanya sektor-sektor yang berkaitan dengan pelancongan, kerana itulah nadi dan juga jantung kepada ekonomi di negeri Melaka. Jadi jika SOP ini tidak diberi perhatian serius, sama ada cara kaedah berkempennya, bilangan public gatheringnya macam mana, kita bimbang keadaan tak terkawal, dan saya tidak, kita semua bersetuju pada pandangan saya, kita tidak mahu lagi ada lockdown seperti mana yang telah berlaku. Pengajaran Zul cukup jelas tahun ini. Dua hari lagi kita ada bajet 2020 Zul. Bajet 2021 ketika mana Menteri Keuangan bentangkan di Parlimen, pada ketika itu kita tidak pernah menjangka ada PKP berskala besar pada tahun 2021 yang mana merencatkan segala dasar ataupun segala perancangan kita untuk memulihkan ekonomi. Nah, sekarang ni kita terpaksa anjakkan setahun lagi ke 2022 untuk membetulkan ekonomi dan memulihkan ekonomi. Kita dah rugi setahun yang lepas. Jadi pengajaran kat sini adalah kita tidak mahu ada lockdown lagi. Jadi pada pandangan saya, pilihan raya nak jadikan adakan raya silakan, tetapi perlu adanya satu SOP yang mana SOP ini tidak lagi menjerat kita kepada lockdown. Saya tarik dengan peribahasa Dr. Suzazali tadi. Dia umpama layang-layang kan antara SOP kesihatan ni. Kalau kita tarik, kalau kita biarkan dia terlepas jauh. Kalau kita tarikkan sikit. Saya bimbangnya layang-layang terputus talinya. Seperti tajuk lagu. Kalau terputus talinya, langsung kita tidak boleh kawal dan keadaan menjadi lagi teruk. Dan umpama orang yang lepas aksiden, langgar, lepas tu kaki dia patah, dah rawat pulih-pulih, lama-lama kita ambil kayu, kita patahkan balik. Langsung tak berjalan. Saya bimbang keadaan yang begitu. Jadi saya harap satu keadaan yang mana SOP itu dilihat betul-betul dan juga tidak memberi ancaman ataupun tidak memberi risiko kepada ekonomi. Kerana kita sedia maklum bahawa Zul ya, orang yang hilang kerja hari ini disebabkan oleh PKP ataupun lockdown apa semua, dia tidak macam kes jangkitan. Maksudnya kita buat lockdown dan jangkitan turun. Tapi orang yang kerja hilang pendapatan hari ini, dia mungkin ambil masa 6 bulan, setahun atau 2 tahun untuk dapatkan pekerjaan yang sama seperti mana dia sebelum ini dan juga pendapatan yang sama. Kalau keadaan yang lebih buruk, mungkin dia ambil masa lagi lama untuk mengembalikan pendapatan dan pekerjaan dia, kerana kita kena faham dari segi ekonominya, kerosakan hari ini akan ambil masa 2-3 tahun untuk dipulihkan. Okey, kita berhenti rehat seketika dahulu. Kita jumpa lagi selepas ini. Okey, bertemu lagi kita dalam Dialog 3 Penjuru. Saya bersama dengan pakar pilihan raya, pakar kesihatan awam dan juga pakar ekonomi. Kita bercerita bagaimana nak kurangkan risiko jangkitan COVID-19 ketika pilihan raya negeri Melaka ini. Itu perbincangan kita pada minggu ini. Tapi Dr. G, bagaimana kalau kita lihat dalam perbualan kita ini, pertanyaan saya dan juga jawapan daripada panel-panel, seolah-olah kita menganggap konotasi semuanya negatif bila buat election ini. Tapi saya kira mungkin persepsi itu berasas kerana perjalanan pilihan raya di Malaysia. Orang kata pilihan raya kat Malaysia ni raya, seronok, berpesta semuanya. Seluruh negara berkumpul dan juga merentas negeri, melancong dan sebagainya. Mereka kata inilah sektor ekonomi dapat membantu kepada IKS. Itu kata mereka. Tetapi kalau realitinya, pandangan saudara Amirul yang saya pernah temu bual tempoh hari, katanya kalau di Indonesia ini adalah pilihan umum sepatutnya. Kenapa kita perlu ada pilihan raya dalam suasana fiesta? Walhal ini adalah proses demokrasi, kalau diadakan SOP yang terkawal, kalau orang Melaka buat election, orang Melaka sahajalah yang berkempen dan juga menguruskan pilihan raya, mengapa situasi itu tidak boleh ada dalam negara ini? Bukankah SOP itu betul ketat lagi dan tidak perlulah orang dari Perlis sampai ke Sabah untuk turun ke sebuah negeri hanya untuk berkempen, kerana daripada segi kesihatan awam, ianya tidak valid dan juga tidak baik. Bagaimana pandangan doktor? Kenapa itu tidak boleh jadi? Fahamkan kita bagaimanakah nature politik di negara kita? Di Malaysia ni kita dari segi ada beberapa perkara yang kita boleh kaitkan. Satu, orang melihat kalau sekarang kita baru diberi kebebasan untuk merentas negeri. Satu. So dia kata kalau saya boleh merentas satu negeri, pergi sebuah negeri pada hari biasa, mengapa tidak pada hari pilihan raya? Satu. Kedua, orang kata ini pilihan raya melibatkan parti. Saya nak pergi membantu parti saya yang bertanding, bersaing dalam gelanggang pilihan raya. Ya, kemudian satu lagi, kita berpesta lah. Kita ni suka berpesta. Kita suka. Tetapi bagi saya apapun keadaan, dari doktor saya bagi peribahasa layang-layang,
Saya ingat cadangkan kita ni bila adakan pilihan raya ni ataupun SOP ni macam kita menarik rambut dari tepung lah. Pandai-pandai. Kalau kita pergi ke kedai makan, pasar raya, kita tahu kita pandai-pandai menjaga SOP. Kita tak dengar mana-mana pasar raya yang kita pergi ada jangkitan kes. Saya setuju pandangan doktor tadi. Doktor kata kita ada kebimbangan. Saya setuju. Saya tak setuju. Saya tak kata saya tak setuju. Saya setuju. Ada kebimbangan tu wujud. Tapi masalahnya pilihan raya telah dipanggil. Pilihan raya itu patut diadakan. Dan apakah SOP yang kita boleh ada? Saya setuju kita kena ada SOP kenderi lah. Macam mana kita selama 20 bulan kita takut, kita ikut SOP, biar pilihan raya akan menjadi satu lagi aktiviti dalam ekosistem kita. Ekosistem kita bahawa kita perlu adakan pilihan raya. Kalau tidak, patut kerajaan mengambil satu keputusan, kita buat darurat, macam lokaliti tadi, buat darurat lokaliti Sabah, lokaliti Melaka sekarang, ya, PRN Melaka, kita tangguhkan pilihan raya. Kalau pilihan raya itu kita rasakan tak ada keperluan, tak ada rasa desakan, kecuali peruntukan perlembagaan kata 60 hari, kita tak kata, okay, why not? Semua parti politik buat satu konsensus, kata sepakat, kata okey kami sama-sama memutuskan untuk tidak bawa pilihan raya ini diadakan walaupun perlembagaan mendesak. Kita minta yang di Pertuan Agong membuat satu peristiaran bersama dengan permintaan parti-parti politik, jangan kita adakan. Why not we tangguh 6 bulan lagi? Saya rasa orang bercerita pilihan raya umum akan datang bulan 7. That means we only have another 10 months. Tutup mata, buka mata, 10 bulan tu akan berlalu. Kita go. Kalau tidak boleh, kalau semua orang tak setuju, I think the back to the kerisauan kita ada pandemik, impak tu akan ada, meningkat ke menurun, kita rasa dalam sehari dua ada kemeningkatan. Tetapi anggap itu sebagai satu ekosistem, kita follow our own career. Biar parti politik pergi, siapa pun pergi, kita bagi kebebasan, kita tidak boleh mengalang, kata ini negara demokrasi, kita nak pergi sebuah negeri ke sebuah negeri, bergerak daripada mana-mana wilayah di Semenanjung. Dalam persekutuan Malaysia kita boleh pergi ke mana-mana. Biar mereka pergi, patuh. Kalau orang pergi Langkawi, bubble travel, melancong, balik, everybody is okay. So biar pergi Melaka, tapi ikutlah parameter ditentukan oleh kerajaan. Parameter ditentukan oleh SOP bahawa pakai mask, jangan berlaga bahu, jangan salam tangan, jangan, kadang-kadang saya setuju, satu lagi, kita ni manusia, Zul, dari segi kemanusiaan, dari segi psikologi, dari segi komunikasi, kalau kita jumpa ramai orang, kita akan rasa shock sendiri. Shock tu, semangat tu akan wujud. Macam raya lah kan, kita raya ke Tahun Baru Deepavali, kita jumpa, kita peluk, salam, cium, itu semua wujud. Baru-baru ni saya pergi rumah saudara, ada saudara meninggal, saya terkawal ada orang bersalam juga. Tetapi apa nak buat, manusia. Bukan saja Malaysia, bila manusia jumpa manusia, dia punya secara semula jadi semangat untuk bersalam, memeluk, tepuk bahu, semua tu wujud. Tapi kalau orang politik lagi penting jabat tangan tu sebab nak dapat undi. Ya, kalau dia tak salam, lagi tak dapat undi, dia takut. Sebab tu dia kata, jangan buat ban, larangan total ini, jangan. Kalau tidak, kalau tak jumpa rakyat, orang tak kenal, undi tak datang. Saya setuju, undi tak datang. Mereka takkan mengundi. Sebab tu mereka nak jumpa face to face, nak pergi pasar. Biarkan mereka pergi pasar, jangan salam, letak tahu di kita tangan yang kita buat macam ni, kita ada SOP, dikenalkan oleh KP Kesihatan. Dia kata jangan salam, kita buat macam ni, jangan buat macam ni pun. Why not? We do it, we follow. I think kita kena ada keberanian. SOP boleh dilaksanakan, kita ada keberanian, kita kena ada pematuhan yang kekal. Jati diri itu kita kena kuat untuk mematuhi peraturan. Tapi adakah orang politik dapat menunjukkan contoh teladan yang baik, Dr. G? Kerana itulah kebimbangan rakyat pada ketika ini. Kerana apa yang berlaku di Sabah apabila mereka habis pilihan raya, mereka pulang ke kawasan masing-masing, rakyat di Sabah yang menderita. Dan bagaimana sebenarnya untuk kita cerita SOP ke, untuk kita bercerita mengenai pilihan raya yang selamat, akhirnya iltizam politik itu yang perlu dijelmakan. Adakah iltizam politik itu nampak jelas pada ketika ini? Lemah. Iltizam politik itu lemah. Sangat lemah di kalangan ahli politik, calon yang bertanding. Patut mereka balik lepas PRN itu, patut mereka ada juga wakil rakyat yang ada wakil rakyat, ahli parlimen DUN, lepas balik dia tak kuarantin diri. Mereka tak kuarantin. Saya balik dari Sabah, saya kuarantin. Kuarantin saya sebab saya tak balik rumah, saya kuarantin satu tempat, saya kuarantin saya tak balik rumah kerana saya takut anak saya, isteri saya, ibu bapa saya.
Berapa ramai orang buat begitu. Begitu juga ahli politik. Masa di kempen, tempat mereka nak kawal diri. Kalau mereka tak kawal diri, kita buatlah macam-macam SOP pun. Sampai dunia kiamat, kita tak selesai isu ni. Tapi kita kena menghadapi. We need to go forward. Survival. Politik is survival. Kehidupan kita, macam doktor kata tadi, ekonomi survival. Kesihatan survival. We need to go. Kita ada 36 penyakit dalam, kalau kita beli insurans ada 36 penyakit yang diinsurankan. Besok tahun depan pandemik akan jadi penyakit yang ke-37. So, adakah kita nak kata pandemik akan kekal di sana dengan kita kata kita tanda keluar rumah, kita tanda kerja, kita tanda buka bisnes, we need. Macam juga politik. Kalau tanda pilihan raya, kalau takut jangan buat pilihan raya. You close for next 5 years. Dr. Suhazeli, ini mungkin dikatakan sebagai sebahagian adaptasi kita terhadap endemik kepada membiasakan diri dalam risiko baharu dan juga mengawal diri kita juga sendiri. Dulu kalau balik pilihan raya negeri Sabah mungkin perlu kuarantin selama 14 hari. Tapi kini ujian pengesanan kendiri itu lebih mudah dilakukan. Malah ini juga diakui oleh Menteri Kesihatan Khadijah Jamaluddin. Katanya kalau orang politik sering bergerak dan juga berjumpa dengan ramai orang, buatlah self-test setiap beberapa hari. Jadi bagaimana? Benar, pilihan raya itu diteruskan, tetapi kita perlu mengajar diri kita sendiri untuk mengurangkan risiko. Bagaimana perkara itu perlu ada, Dr. Suhazeli? Ya, terima kasih Azul dan semua panelis yang lain. Saya dapati bahawa saya minta dan saya mungkin di antara beberapa kriteria penting yang akan dijalankan oleh MKN, SOP yang akan dibuat nanti, antara salah satunya adalah kendiri. Kita sekarang ni seperti mana yang diwawakan sejak sekian lama, kita akan keluar daripada pandemik kepada endemik. Maksudnya kita sudah perlu belajar hidup bersama dengan virus. Dalam erti kata, kita kena pandai untuk jaga diri sendiri. Sebelum daripada ni, dalam isu pandemik, kebanyakan masa kerajaan yang menjaga. Bukan maksud kita tak jaga, tapi kebanyakan ialah kerajaan yang menguruskan. Kalau positif, kerajaan kuarantin. Kalau perlu oksigen, kerajaan masukkan ke ward, ventilator. Dan in fact, untuk buat PCR pun kerajaan bagi free. In fact, vaksin pun kerajaan bagi free. Tetapi apabila kita nak keluar daripada pandemik kepada endemik, di sinilah kendiri itu penting. Iaitu pertama sekali jaga diri sendiri supaya tidak mudah dijangkiti dengan mematuhi polisi-polisi yang ditetapkan. Iaitu face mask, penjarakan fizikal masih tetap diperlukan. Vaksinasi, Alhamdulillah saya rasa setakat ini sudah pun mencecah kepada 94.5%. Walaupun ada lagi loophole, kita panggil pocket of loophole itu ada. Yang ni pun perlu diuruskan oleh MKN. Orang yang tak dapat vaksin, tak ambil vaksin, mungkin ada klausa-klausa tertentu yang nak kata sekat, mungkin tak boleh sebab ini adalah mungkin hak mereka untuk mengundi. Tetapi mungkin ada klausa-klausa tertentu yang akan dikeluarkan oleh MKN ataupun pihak kerajaan untuk buat SOP ni. Jadi di sini, saya mungkin kalau saya kata ni mungkin orang marah kot. Bagi saya secara peribadi, saya merasakan bahawa PRN di Melaka nanti akan menjadi satu acid test, satu uji kaji sama ada kita betul-betul boleh tarik tali layang-layang ataupun tidak. Kalau kita tak pandai untuk menguruskan ini secara whole rakyat negara ataupun rakyat di Melaka ataupun kerajaan secara seluruhannya, kalau tak pandai, maka kita akan, efeknya adalah pada pilihan raya umum nanti ataupun mana-mana pilihan raya kecil yang kita akan lakukan. Kalau kita pandai menguruskan dengan sebaik mungkin dengan SOP yang tertentu itu, why not kita lakukan pilihan raya umum dalam masa yang terdekat, kerana politik adalah salah satu daripada nadi dalam negara kita dan kita memerlukan sebuah kerajaan yang teguh untuk melaksanakan polisi-polisi yang kuat dalam negara, termasuk dalam pengurusan COVID. Jadi sini mungkin orang kata, Dr. Suhazeli ni kata nak buat macam exit test. Bukan saya punya itu, tapi saya punya pandangan peribadi. Ini adalah satu yang saya rasa boleh dijadikan satu batu tanda yang mengatakan bahawa sama kita berjaya ataupun tidak selepas ini adalah pilihan raya di Melaka. Sebab kita seperti yang Dr. G sebut tadilah, mungkin orang marah kat saya, orang politik ni dari segi patuh tak patuh memang tak patuh.
Sehingga kali parlimen pun ada yang tak ambil vaksin. Antara contohnya lah. Ada tak ramai tapi 4 orang saja. Tapi orang akan menjadi seolah-olah menjadi satu double standard di situ. Itu orang politik. Bukan saya nak menuduh mereka dan sebagainya. Tapi ini satu perumpamaan yang kita boleh ambil iktibar bagi kita semua. Apabila berlakunya situasi politik seperti ini, di sinilah memerlukan ketegasan yang perlu oleh kerajaan untuk mengekang daripada benda ini tidak berlaku lebih teruk pada masa yang akan datang. Terima kasih. Dr. Yusof, mungkin kalau saya tanyakan, Dr. Zuhazali kata PRN Melaka satu uji kaji untuk melihat kita berjaya. Tapi dalam sektor ekonomi, adakah itu uji kaji yang menguntungkan? Adakah dalam hal-hal yang berkaitan ekonomi, kita dah tak mampu lagi nak menjalankan sebarang uji kaji. Ini tinggal lagi nak buat kerja. Dan orang politik juga kena uruskan politik mereka dengan baik kerana pemulihan ekonomi itu mengambil masa yang cukup kritikal dan juga cukup sukar untuk kita lalui. Bagi situasi itu, Doktor. Begini, Zul. Saya bergerak ke hadapan ni, saya macam ada confident lebih lah. Tahap keyakinan saya tinggi yang mana tidak akan ada lagi lockdown berskala besar seperti mana yang kita alami sebelum ini. Pada 2020 kita dah lihat kita ada tak kurang ada 4 pakej rangsangan kita tengok kan yang menelan belanja 350 lebih bilion. Lepas tu tahun 2001 tambah lagi sehingga tahun ini bajet 2022 ni kita terpaksa naikkan shilling yang dibenarkan oleh kerajaan kadar hutang daripada 60% ke 65%. Itu menunjukkan bahawa kedudukan keuangan kerajaan atau fiskal kerajaan yang agak orang cakap tidak mungkin satu sudut lagi tidak baik tapi agak berisiko jika tak diuruskan dengan baik. Maksudnya kadar hutang yang bertambah ya. Kenapa kadar hutang bertambah? Kerana terpaksa banyak memerlukan perbelanjaan suntikan rangsangan daripada kerajaan untuk memastikan ekonomi pulih, rakyat ada kerja, rakyat ada pendapatan, boleh sara hidup, boleh meneruskan kelangsungan hidup. Itu keyakinan saya ya. Jadi untuk pilihan raya di Melaka ini, bagi pandangan saya, kerajaan tidak akan ambil pendekatan ke belakang. Maksudnya bila dah buka, dia dah terus buka dan tidak ada lagi lockdown berskala besar. Kalau ada pun saya mungkin yang berskala kecil saja. Itu yang pertama Zul. Saya cukup saya mungkin tak tahulah, mungkin keyakinan saya lebih sikit kat itu dengan melihat kepada pergerakan sekarang ni yang berlaku ya. Kerana kalau nak buat lockdown, dari mana nak ambil duit lagi? Itu satu. Ekonomi, kalau kita tengok kadar pengangguran yang tinggi itu satu saja. Belum kita tengok lagi orang yang dibagi cuti tanpa gaji. Orang yang gajinya dipotong, allowance-nya dipotong, itu yang tak dicerap oleh kadar pengangguran. Sangat-sangat teruk di luar sana. Jadi lockdown itu bukannya satu pilihan yang bagi saya yang ideal bergerak ke hadapan. Jadi bagi saya lebih cenderung lockdown tidak akan dibuat masa depan dan saya juga berpandangan yang keduanya adalah bahawa saya setuju dengan Dr. Zazali tadi, ini adalah medan eksperimen kerajaan ya. Jika SOP dipatuhi, jika keadaan di Melaka terkawal dan saya berpandangan pilihan raya Sarawak akan diikuti oleh Sarawak dan seterusnya akan diikuti oleh pilihan raya umum Malaysia. Jadi bagi saya kes di Melaka ini adalah kes pilot pihak kerajaan mungkin ya. Kalau berjaya dibuat dengan kita dapat mengawal jumlah jangkitan berkaitan dengan kesihatan dan kita dapat mengawal dalam masa yang sama dapat meneruskan aktiviti ekonomi, jadi satu petanda yang baik. Kerana lagi satu sudut positifnya Zul ya, mengadakan pilihan raya ni kalau sebelum Covid dulu, ia sebenarnya satu suntikan tak langsung kepada ekonomi dan lokaliti berkenaan. Ramai orang daripada luar negeri, maksudnya luar negeri lain selain Melaka, bukan luar negara ya. Dari Melaka datang masuk, sewa hotel, duduk di sana, buat gathering, ramai tempat-tempat makan dapat jual makan, ramai hotel, banyak hotel penuh. Jadi ini adalah satu suntikan secara tak langsung kepada lokaliti dan juga ekonomi negeri. Itu belum lagi kita ambil kira dengan pakej-pakej yang dijanjikan oleh orang politik kadang-kadang dilaksanakan, kadang-kadang tidak dilaksanakan. Begitulah. Jadi saya melihat dua perkara itu Zul. Pertama, saya berkeyakinan tidak ada lagi lockdown berskala besar.
Yang kedua, saya optimis dan nampak ini adalah medan ujian ataupun pilot projek kerajaan untuk melihat sama ada pilihan raya dapat dilaksanakan di masa hadapan. Dr. Yusof menyebut Tambah silakan sedikit, Dr. G. pasal Sila. pasal apa tu uji kaji dan testing port. Ya, Melaka akan jadi satu, yalah, apa nak buat, pilihan negeri mengujuk ni telah ditakdirkan untuk berlangsung. Telah ditakdirkan, Takdir yang dipilih. takdir secara orang kata telah dirangka dan sedemikian lah. Tapi apa pun takdir lah kan. Takdir untuk kita mengundi. Kita tak sangka. Kita sangka negeri lain yang berlaku di negeri lain ni. Tetapi saya setuju apapun dari segi ekonomi ke kesihatan ataupun untuk pilihan raya akan datang, pilihan raya negeri Melaka ni akan jadi satu persimpangan yang penting. Sebab tu saya kata kita by now kita patut dah ada SOP. SOP supaya bukan saja untuk rakyat pengundi negeri Melaka tapi untuk satu negara. Satu negara, seluruh negara. Dan satu lagi saya melihat testing port ini bukan hanya melibatkan 1-2 ringgit ini. Dia melibatkan perbelanjaan SPR sahaja 46 juta ringgit. That means kita ada 28 dun. Satu dun kita akan spend 2 juta ringgit, hampir 2 juta. Ini belum masuk lagi macam Dr. Yusof tadi, belum masuk perbelanjaan oleh parti-parti dan calon-calon yang bertanding. Semuanya saya melihat at least kita akan membelanjakan agensi-agensi lain. Saya rasa kita membelanjakan tak kurang daripada 500 juta. Ataupun mungkin dalam tu, dekat poster semua tu bertanding akan digunakan. Bermaksud jumlah peruntukan banyak digunakan untuk menguji masa depan kita. Pematuhan kita. Kita jaga kita lah. Kita kena bantu kerajaan. Saya kata pilihan diadakan, patut dibenarkan perhimpunan awam, tetapi kita jaga kita lah. Kita berhenti rehat buat kali terakhir. Kita jumpa lagi selepas ini. Bertemu lagi dalam Dialog 3 Penjuru, Dr. G. Manimanan, Dr. Yusof Syahari dan juga Dr. Suhazeli masih lagi bersama dengan saya dalam Dialog 3 Penjuru pada hari ini. Kita cerita mengenai pilihan raya negeri Melaka dan juga bagaimanakah risiko untuk terkurung lagi. Tapi saya menarik apabila Dr. G dan juga Dr. Yusof menyebut mengenai kos dan juga keuntungan pelaburan yang bakal dilakukan ketika pilihan raya ini. Dr. Yusof, mungkin kita dapat fahami. Dr. Yusof kata pilihan raya yang diadakan ketika pandemik ini akan membawa kepada kos dan juga faedah. Namun sejauh manakah kita melihat faedah itu lebih daripada kos yang diakibatkan ataupun akan memberikan kesan kepada rakyat, kepada kerajaan dan juga kepada negara secara keseluruhannya. Bagaimana kita faham tu? Ya, Zul. Kalau saya suka untuk bagi senario ketika mana kita tidak berada di situasi pandemik. Maksudnya keadaan yang normal dulu kan, normal lama saya katakan. Pada ketika itu memang kita dapati bahawa ada segi perspektif ekonominya, adakah pilihan raya negeri ataupun lokaliti itu sebenarnya dari segi kos dan faedahnya memberi banyak faedah kepada orang setempat. Sama ada dari segi suntikan langsung perbelanjaan calon-calon, perbelanjaan wakil-wakil calon, wakil-wakil parti yang bergerak ke kawasan ataupun lokaliti berkenaan, selain daripada tambahan suntikan daripada pihak kerajaan sendiri dengan jentera-jentera kerajaan di satu kawasan. Itu kita faham. Memang ada suntikan positif dari segi kawasan tu. Maksudnya faedah melebihi kos. Okey, sekarang ni situasi kita dalam keadaan pandemik. Okey, nak menyatakan bahawa sama ada kos melebihi kepada faedah, jika andaian dia begini Zul, jika tidak kita mengambil pendekatan bergerak ke hadapan adalah tidak akan ada lagi, kerajaan tidak akan mengambil langkah untuk mengadakan total lockdown. Dalam kes ini faedah akan mengatasi kos. Maknanya dekat sini adalah faedahnya di sini kita boleh lihat bahawa apabila pilihan raya dapat dilaksanakan, SOP-nya dengan baik, tidak ada petanda-petanda yang buruk bagi kesihatan menyebabkan ekonomi boleh berterusan seperti biasa, maka kita akan dapat lihat bahawa ekonomi setempat pada ketika mana berkempen, pada ketika mana pilihan raya itu berlaku, akan banyak membuat suntikan perbelanjaan kepada Melaka. Ya, dalam masa yang sama akan menarik pelancong untuk hadir ke Melaka. Dan dalam masa yang sama juga, pilihan raya ini memastikan kestabilan politik jangka masa panjang. Ini memastikan dasar-dasar juga apa yang nak dibuat oleh kerajaan yang telah dipilih oleh rakyat Melaka ini berada dalam kedudukan yang stabil dan membolehkan dasar-dasar itu berjalan tanpa ada gangguan. Dan saya juga melihat bahawa di pilihan raya di Melaka ini juga penting sebagai pilotnya sebab kerajaan, kita kena ingat ya, kerajaan
perlu membuka international borders untuk memastikan pelancong-pelancong asing dapat datang ke Malaysia dan memberi suntikan kepada sektor pelancongan. Dan kita kena ingat Melaka adalah salah satu negeri yang nadinya datangnya daripada sektor pelancongan. Ini juga sebenarnya bagi pandangan saya nampak adalah juga uji kaji di sini ya Azul. Uji kaji yang mana adakah kita boleh buka border international border bersepadan di masa hadapan, memastikan pelancong asing ataupun pelawat-pelawat boleh datang untuk mengadakan sama ada lawatan sosial ataupun disebabkan oleh adanya kursusan kerja atau conference dan sebagainya. Jadi Melaka ini sangat signifikan pilihan raya ini, dan juga saya nampak jika andaian saya jika tidak ada lockdown berskala besar, faedah akan mengatasi kos. Zul. Okay, lega sikit bila dengar Dr. Yusof cakap macam tu. Ada juga impak yang lainnya, mungkin pengusaha homestay juga dapatlah rumah-rumah mereka disewa dan harganya berpatutan juga nanti. Tapi Dr. G, kalau kita dapat fahami juga, kalau kita melihat kepada memperkenalkan SOP pilihan raya, mungkin itu berkait rapat juga dengan peruntukan dan juga peruntukan undang-undang dan juga bidang kuasa SPR itu. Dan SOP ketika COVID ini bukan sahaja daripada SPR, tetapi SOP daripada kesihatan juga saling berkait. Tapi kalaulah mengambil kira bidang kuasa undang-undang itu memerlukan dibentangkan, perlu dipersetujui Dewan Rakyat, apa bidang kuasa SPR yang boleh diguna pakai dengan sebaiknya untuk memastikan ada SOP pilihan raya yang selamat untuk diguna pakai. Contohnya undi pos, mungkin tak ramai yang dapat balik ke Melaka ataupun balik ke negeri kita tu. Itu mungkin boleh diperluaskan dan ataupun mekanismenya dapat ditambah baik. SPR juga mengatakan bahawa boleh ada lebih banyak pusat pengundian dan juga saluran dibuka. Itu juga mekanisme yang dilakukan di Singapura contohnya. Apa perkara-perkara ataupun idea-idea baru yang kita boleh lakukan sekarang tanpa terlampau radikal seperti e-voting dan sebagainya yang memerlukan satu peruntukan undang-undang yang lebih complicated dan memakan masa? Dalam bila membincangkan tentang kuasa SPR ataupun kuasa dari sudut pengurusan pilihan raya, ada benda yang kita kena pergi ke Parlimen. Ada benda yang kita tak perlu pergi Parlimen. SPR ada satu mekanisme dipanggil sebagai peraturan pilihan raya. Peraturan pilihan raya, mereka SPR boleh gunakan peraturan tersebut untuk membuat perubahan secara pentadbiran. Itu yang saya melihat dalam waktu sekarang, SPR boleh buat pentadbiran. Dari segi pentadbiran, contoh, pilihan raya tidak hanya fokus pada hari pengundi. Tidak hanya fokus pada hari berkempen. Kita juga ada satu lagi proses sebagai penamaan calon. Proses penamaan calon. Bermaksud kita boleh buat pelbagai peraturan berkaitan, SOP yang berkaitan dengan itu. Ada SOP yang dibuat oleh MKN, dibuat oleh Kementerian Kesihatan, di bawah Akta Pengawalan Penyakit Berjangkit itu ya. So saya rasa tapi SPR tak ada kuasa untuk mengambil tindakan. Kuasa pendakwaan tu tak ada, sebab itu terletak di bawah kesihatan ataupun polis, mereka yang tak mengikuti SOP. So SOP di luar SPR, SOP di bawah SPR. SOP SPR pada hari mengundi kempen pilihan raya dan pada tempoh berkempen. Bermaksud ada beberapa perkara yang perlu dilakukan. Contoh kalau kita ambil penamaan calon. Mungkin pada hari ini kita kata jangan datang beramai-ramai ke pusat penamaan calon. Yang biasa kita melihat orang berarak ke pusat-pusat penamaan calon. Pusat penamaan calon itu. So SPR boleh membuat selama ni proses penamaan calon hanya 1 jam. Diperuntukkan antara pukul 9 hingga 10 contoh ya. So masa itulah mereka kena hantar serab orang penamaan calon. Mungkin selepas ini SPR boleh bagi 1 hari suntuk dari pagi sampai waktu pejabat dari 9 pagi hingga 5 petang ataupun sehingga 3 petang untuk mengumpulkan borang penamaan calon. So lepas tu hari keesokan ke ataupun malam tu kita kata siapa yang layak diumumkan. So kita boleh secara macam mana kita buat di sini proses pengundian secara berperingkat. Ada grup dia akan datang waktu ni. Dia punya waktu mengundi ialah antara pukul 8. Macam kita bagi ke supermarket ke kita diberi kaunter tiket kan, kaunter giliran, post office kita bagi kaunter giliran, kita bagi kad itu kita mengundi. Kita pergi pada waktu tertentu saja mengundi, ataupun kita boleh memperpanjangkan, mungkin kita buka pusat pengundian 7 pagi, kita tutup 7 malam, luaskan. So itu boleh dibuat oleh SPR di bawah tanpa pergi ke Parlimen, di bawah pemindahan peraturan. Kemudian kita kata
kita boleh membuat pengundian yang menambah saluran mengundi. Locality, daerah mengundi kita tambah. Ini semua kita panggil sebagai krisis darurat. Kita berada dalam satu tempoh krisis, kita boleh lakukan dengan luas. Itu ada kebebasan kepada SPR. Bermaksud kita kurangkan orang berkumpul di satu pusat. Kita kan di DUN tu ada 20 pusat mengundi selama ni, lepas ni kita tambah 40. Pada tahun 59, saya buat research masa saya tulis buku tu, saya nampak orang mengundi di tepi jalan. Di tepi sungai, di Kelantan contoh. Saya ada gambar dalam buku tu. Kalau masa tu orang tak pertikaikan pasal integriti mengundi. So kita boleh lakukan. Why not? We open for that. That's why kata kita kena telus dan terbuka dalam pelaksanaan pilihan raya. So orang akan terima. So semua parti kena berterima benda tu. Jangan kata kita tak percaya orang mengundi, peti undi larilah, peti undi hilang dan jangan timbulkan. We come together. This is kata kita jaga kita bukan setakat kesihatan. Kita jaga kita proses pengundian. Kalau semua orang percaya pada proses pengundian, semua orang menerima SOP, saya rasa tidak mengenai. Ini adalah macam Dr. Yusof dengan kata, tadi Tuan Zul pun kata mengenai kita spend banyak duit. Bukannya duit, kita pergi mengundi gadai nyawa kita. Kita gadai nyawa. Kita gadai nyawa untuk memilih wakil rakyat. Why not wakil rakyat ke calon ke semua orang mematuhilah SOP ini. Kita perlu tegas tetapi jangan menyekat kebebasan. So saya rasa ada banyak SOP yang kita perlu buat, ada yang perlu dibuat mengikut memulakan pindaan undang-undang Akta Kesalahan Pilihan Raya dan kempen dan sebagainya. Ada yang tak memerlukan. So SPR boleh gunakan tempoh ni, macam kata this is testing pot, kita boleh buat dengan segera. Dengan mengundi ke kempen, benarkan kempen. Kita kata kempen, satu lagi kita kena kempen, kita tidak boleh kempen lepas 12.30 malam. Kalau social media, macam mana kita nak kawal? Where is the SPR punya tugas? So kita kata, satu undang-undang kata kempen tidak boleh lepas 12.30 malam, ada orang kata kempen lepas social media lepas 12.30 malam. SPR punya tangan terikat. So we don't have the proper, so I kata this is testing ground, but don't be too rigid, bagi kelonggaran, bagi SOP, semua orang mematuhi benda tu. Maksudnya dengan kelonggaran juga kita boleh mematuhi dan juga dapat mengekang daripada penularan ataupun jangkitan dan satu lagi ialah mungkin kita kempen tu patut yang diumumkan minimum 11 hari tu dikuat laksanakan, kita boleh tambah 2 minggu. So kita ada banyak ruang untuk penambahbaikan tetapi kita tak buat, kita tak laksanakan. Dr. Zazeli, mungkin kita melihat kepada satu perspektif yang lain. Kita banyak bercerita mengenai penularan, jangkitan dan sebagainya, tapi bagaimana platform pilihan raya negeri ini adalah platform yang baik juga kepada ahli politik yang nak memancing undi ini untuk mengangkat agenda kesihatan awam. Mungkin kadar vaksinasi itu sudah berada pada tahap yang baik, tapi inilah juga untuk memastikan semuanya divaksin. Untuk memastikan semua yang pernah dijangkiti COVID-19 tidak menerima ataupun mendapat impak long COVID yang berterusan. Ianya boleh dikawal, dapat mengawal penyakit berjangkit dan sebagainya. Ini sesuatu perkara yang boleh dilakukan dalam tempoh kerangka PRN. SOP kita patuhi dan juga masalah kesihatan awam secara keseluruhan dalam era pandemik ini juga kita dapat tangani dan juga uruskan. Pandangan doktor, bagaimana ini adalah sesuatu perkara yang boleh dilakukan sebenarnya? Baik, terima kasih Zul. Ini kalau ahli politik yang bijak untuk menguruskan kempen mereka, sekarang ini terdapat satu isu yang agak stumble di hadapan kita, iaitu waning period vaksin. Maksud waning period maksudnya vaksin yang kita peroleh itu melakukan kajian, daripada beberapa kajian dia akan berkurangan mengikut masa sehingga 6 hingga 8 bulan. Maknanya dalam tempoh seminggu dan 2 minggu yang lalu, kerajaan telah pun mewar-warkan melalui media bahawa booster ketiga adalah diperlukan. Booster ketiga ataupun dos tambahan bagi orang yang nak keluar negara adalah diperlukan sebab ianya berlakunya penurunan antibodi di dalam badan, sama ada ia telah pun dijangkiti secara semula jadi dah dapat antibodi. Orang yang positif COVID-19 juga dia punya antibodi makin berkurang antara 6 hingga 8 bulan. Begitu juga dengan orang yang dapat passive vaccination, iaitu mendapat pembentukan antibodi secara pasif melalui vaksin, ini juga berkurang dengan 6 hingga 8 bulan. Jadi di sini
dalam tempoh yang ada sekarang ni, kita sudah pun berada dalam fasa PICK, Program Imunisasi COVID Kebangsaan, bermula daripada Februari sampai sekarang. Maksudnya kita sudah pun 8 bulan. Maksudnya sudah sampai ke satu tahap yang memerlukan pemberian dos-dos tambahan ataupun dos yang ketiga ini. Dan di sinilah kalau ahli politik yang pandai untuk mengulas ini memainkan peranan mereka untuk terus kita melakukan slogan lindung diri, lindung semua. Sebab kes dipanggil breakthrough infection, kalau kita tengok juga makin meningkat akibat daripada waning period ini. Jadi di sinilah perlu kita ingat. Saya tertarik dengan Dr. G sebut tadi berkaitan dengan kita perlu strict dalam satu isu. Dan kita kena longgarkan dalam beberapa isu. Longgar ini pun kadang-kadang bagi saya lah amat bimbang. Kita nak longgar sebab ada satu teori yang dikeluarkan oleh Pezman. Mungkin Dr. Prof. Yusof mungkin tahu Pezman Effect. Mana Pezman Effect ni yang telah pun dikemukakan oleh Sam Pezman pada 1998. Pada tahun tersebut adalah tahun keruntuhan ekonomi seluruh dunia pada masa tersebut. Dan pada masa tersebut, di US telah pun memberi satu insentif yang besar kepada peniaga-peniaga untuk membuat perniagaan high risk, mengambil peranan itu. Tetapi apabila jaminan oleh kerajaan sedemikian menyebabkan mereka menjalankan perniagaan yang high risk dan akhir sekali memberikan efek yang besar kepada ekonomi mereka, akhir sekali mereka merudum. Mungkin Dr. Yusof mungkin perbetulkan saya punya fahaman Pezman effect ini. Di mana saya bimbang berlaku pada vaksin. Kita hanya terlalu mengharapkan, kita kata semua dah vaksin, semua dah dapat third dose contohnya, dan tak apalah kita boleh bebas dan kita boleh bersukaria, tetapi dalam masa yang sama wabak masih lagi menjadi cengkaman di dalam masyarakat yang sehingga kan kita bimbang lockdown keempat dan kelima akan diteruskan. Walaupun Dr. Yusof kata dia optimis tidak akan ada lockdown, kita pun harap begitu, tapi daripada segi impak ekonominya itu mungkin Dr. Yusof dapat memberikan satu kesimpulan secara keseluruhannya. Kita ada kesimpulan hari ini bahawa pilihan raya negeri Melaka ataupun pilihan raya lain akan menjadi ataupun perlu dilakukan seperti kita bermain layang-layang. Tapi tak perlulah sampai layang-layang terputus talinya. Tapi dari sudut ekonominya, jangka masa 2-3 tahun akan datang, bagaimana peluang dan juga yang benda positif itu dapat diraih dengan baik? Dan juga kesimpulannya bagaimana Dr. Yusof? Zul, saya boleh simpulkan begini ya. Kalau 2022 ni ataupun bermula daripada saat ini sehingga 2022 ni kita keadaan yang sebegini dan keadaan yang lebih baik, maka kita akan mencapai situasi ketika mana sebelum pandemik, iaitu ketika situasi 2019 ya, pada tahun 2022. Pada tahun 2023 ya. Jadi apa yang kita buat hari ini, sama ada SOP-nya, apa nama pilihan rayanya, akan mempengaruhi momentum kita sepanjang tahun 2022 dan juga usaha kita untuk mencapai pada 2023 itu kita nak kembali kepada asas seperti sebelum pandemik. Jadi itu yang sangat penting dekat sini. Jadi saya melihat bergerak ke hadapan, kita tidak bagi pandangan saya selagi mana kos ekonomi itu menjadi keutamaan, total lockdown bukanlah satu pilihan yang baik dan saya berpandangan optimis ke hadapan, insya-Allah kerajaan tidak akan lakukan lagi ya seperti mana yang kita telah lihat ya. Saya kata kalau dulu mungkinlah Zul ya, orang kata lockdown boleh duduk rumah, boleh kerja buat di rumah. Ya, tapi pada pandangan saya apa yang telah berlaku, semua dah faham pengajaran yang sangat besar kita dapat ambil bahawa lockdown ini kos dia terlalu tinggi kepada ekonomi, kepada peniaga di luar sana, kepada kepada pekerja sendiri. Dr. G, mungkin kesimpulan yang kalau kita dapat ambil dan juga dapat rumuskan, kita tak mahu terkurung lagi kerana desakan ekonomi, tapi dalam masa yang sama SOP pilihan raya juga tidak boleh terkurung dalam kerangka lama. Dr. G, bagaimana? Saya melihat bahawa kita kena ke depan dengan satu norma baru dan cara berkempen. Cara kita berhadapan dengan pilihan raya. Itu yang saya melihat. Kita tak ada pilihan. Saya setuju apa yang pandangan Zul dan dua ahli panel Dr. Suzali dengan Yusof kata, kita tidak mahu ada lockdown. Saya pun tidak mahu ada lockdown, tapi saya nak kebebasan itu berterusan, tetapi saya akan mematuhi
pengundi kena mematuhi, calon kena mematuhi, parti politik kena mematuhi. Kalau tidak, siapa lagi yang mematuhi peraturan di negara kita? Pilihan raya tidak boleh ditangguhkan, macam ekonomi kita tidak boleh tangguhkan, kesihatan kita kena teruskan, kena stabilkan, kita kena baiki dan ini satu peluang untuk kita merangka satu kerangka perundangan dan satu kerangka bukan perundangan untuk menghadapi menyuburkan lagi demokrasi. Kita tidak boleh menafikan demokrasi. Kita tidak boleh menafikan hak kesihatan yang baik, ekonomi yang baik untuk orang bercari kerja dan sebagainya. Begitu juga dengan politik. Kalau lain semua itu boleh, mengapa tidak boleh dalam politik? Mengapa tidak dalam pilihan raya? So kita kena ke depan dengan satu keterbukaan, satu sikap. Kita kena ada kenderi, sikap kenderi mematuhi kita nak mematuhi. Macam kita memandu di jalan raya. Kita tahu tiap hari ada kemalangan. Adakah kita takut? Tidak. Kita ada peraturan, kita kena ada kenderi, kita ada disiplin, kita ada komitmen, kita nak mengurangkan kemalangan. Begitu juga dengan Pilihan raya. pilihan raya. Okey, terima kasih Dr. G, terima kasih Dr. Suhazili, terima kasih Dr. Yusof kerana bersama kami dalam Dialog Tiga Penjuru. Kita membuka diskusi, kita membuka perspektif untuk melihat satu perkara dengan lebih luas lagi dan juga bagaimana kita boleh jaga diri dan juga dapat hidup dalam kerangka fasa pandemik menuju ke endemik ini. Terima kasih kerana bersama kami dalam Dialog Tiga Penjuru. Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita jumpa lagi nanti.